Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini di page Baitus Salam. Dan seperti mana biasa, kita masih lagi tak sambung cerita kitab Talbis Iblis, yang mana lama dah baca kitab Talbis Iblis di Baitus Salam ni. Boleh jadi Allah nak suruh kita berhenti rehat sekejap, nak kena lawan dulu, dah baca saja. Nak kena lawan dulu Iblis tu, takat mana kita dah baca tu. Jadi kita tertangguh lagi lah kuliah kita Talbis Iblis. Lah ni kita akan baca tajuk-tajuk yang tajuk-tajuk yang bebas lah kita kata. Jadi kebetulannya semalam saya baca khutbah di Masjid Kedutaan Arab Saudi. Kita baca tajuk dia ialah keagungan nikmat surah Al-Fatihah. Jadi oleh kerana itu kebetulan Abu Talha ataupun pihak Baitus Salam ada di sana, dia minta saya panjangkan inti khutbah berkenaan dalam kuliah kita pada pagi ni. Jadi khutbah tu sebenarnya pendek ya, kalau nak baca hari ni makna 10 minit habislah. Khutbah mungkin 10 minit lah. Semalam khutbah pun pendek je. Cumanya nak cerita dalam khutbah tu adanya kegembiraan yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari surah Al-Fatihah. Dan istimewanya lagi, nikmat yang begitu besar ini mudah didapatkan oleh semua umat Islam. Kerana dengan agungnya surah Al-Fatihah, dalam masa yang sama dipermudahkan dia untuk dibaca dan dihafal oleh orang-orang Islam. Tak kira yang tua, tak kira yang muda, tak kira yang besar, tak kira yang kecil, tak kira orang Arab ataupun bukan Arab, semuanya insya-Allah mudah baca Al-Fatihah. Kalau kita orang nak baca solat tak sah solat sehinggalah orang tu baca surah Al-Fatihah. Maknanya Allah Azza wa Jalla anugerah yang besar dipermudahkan dan diwajibkan. Sehingga mustahil seorang Muslim kita tanya dia, cuba baca surah Fatihah, dia tak tahu. Boleh kata mustahil. Kalau dia tak tahu juga surah Al-Fatihah, maka dia kena cek balik agama dia lah. Okay? Jadi oleh kerana itu, cerita kita hari ini ialah berkaitan surah Al-Fatihah. Walaupun benda ni simple, ringkas, ulang banyak kali, tapi sayugia kita tadabbur sekali lagi maknanya untuk kita sama-sama mengambil faedah daripadanya. Boleh? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tajuk kita ialah berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik. Kedudukan surah Fatihah yang ini ada dalam khutbah semalam. Kita baca bahawa dari Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala,
Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aku akan beritahukan kamu surah yang paling mulia dalam Quran. Paling mulia dalam Quran. Sebelum engkau keluar daripada masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua tanganku. Kata Abu Sa'id. Kemudian ketika baginda hendak keluar dari masjid, aku berkata, ya Rasulullah, tadi engkau katakan akan beritahukan kepadaku surah yang paling mulia dalam Quran. Baginda bersabda, baik. Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin, dialah sab'ul mathani, dan surah yang paling mulia yang diberikan kepadaku. Malah dalam sabda yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit taurati walal injili walaz zaburi wala fiz zaburi wala fil furqani mithlaha illa innaha sab'ul mathani. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, belum pernah Allah turunkan semisalnya dalam Taurat ke, tidak dalam Taurat, tidak dalam Injil, tidak dalam Zabur, dan tidak dalam Quran. Makna surah-surah lain dalam Quran tidak ada yang sebanding dengan surah Al-Fatihah. Kedudukan yang tinggi ini sudah barang tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Sebab jika dikatakan bahawa Al-Quran secara keseluruhannya adalah mulia, maka bagaimanakah halnya dengan surah yang dikatakan paling mulia dalam Quran? Mana Quran tu banding kitab-kitab lain, dialah yang paling mulia. Tiba-tiba dalam yang paling mulia tu ada satu surah yang paling mulia dari banyak-banyak tu. Maka itulah kedudukan tingginya surah Al-Fatihah. Hal ini pada gilirannya menuntut seorang Muslim untuk menempatkan surah ini sesuai dengan kedudukan yang Allah tetapkan padanya, baik dari segi bacaan, pemahaman, hinggalah pada amalannya. Tempat turun surah Al-Fatihah paling kuat tunjuknya dia sebelum hijrah lah. Sebelum berlakunya hijrah, surah ni dah turun. Jadi disebut surah ni Makkiyah. Surah Fatihah ni dia banyak nama, tuan-tuan. Banyak nama. Dan banyak nama ni menunjukkan kebesaran kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nama dia Fatihatul Kitab. Fatihah, biasalah. Al-Fatihah. Apa maksud Fatihah ni? Fatihah ni makna pembuka. Makna pembuka. Kerana surah Fatihah ni ditetapkan di awal surah dalam penyusunan surah-surah Al-Quran. Kalau kita perhatikan surah depan semua panjang-panjang belakang. Surah pendek-pendek duduk belakang. Tapi tiba-tiba Allah mulakan paling mula-mula Al-Fatihah, pendek je. 7 ayat saja. Patutnya surah pendek ni duduk di belakang. Tapi tak. Kedudukan dia duduk depan. Kerana apa? Kemuliaan dia. Kalau ikut surah Qul Huwallah, besar juga kedudukan dia. Surah Qul Huwallah ni surah Al-Ikhlas kita panggil. Surah yang cerita tentang tauhid. Agung, 1/3 Al-Quran. Pahala baca surah Qul Huwallah ni, pahala dia 1/3 Al-Quran. Tapi dia duduk belakang sekali, muka surat last. Bukan kerana dia tak mulia, tidak. Tapi nak sebutnya, kalau setara surah Al-Fatihah, surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas ni penting dia duduk belakang. Tapi kerana dia bersama surah-surah pendek, Allah Azza wa Jalla tetapkan surah Fatihah duduk depan sekali, walaupun dia pendek 7 ayat aja, lebih daripada surah-surah awal yang panjang. Okey? Jadi dinamakan dia surah Al-Fatihah. Tidaklah dia didahulukan dan diletakkan di awal mushaf kecuali kerana nilainya.
Yang ni nilai kedudukannya. Jadi siapa yang susun ni, susunan surah ni bukan disusun oleh ijtihad ulama, tetapi dia berdasarkan wahyu. Makna Nabi SAW telah menetapkan susunannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nama Quran juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummu ni maknanya ibu. Maknanya ibu. Ibu dari seluruh Al-Quran atau inti dari seluruh Al-Quran atau Al-Kitab. Jadi dinamakan dia Ummul Kitab. Yang ketiga nama dia juga As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u ni kalimah dia menunjukkan bererti tujuh. Kalimah Sab'un ni Sab'atun adalah tujuh. As-Sab'u bererti tujuh kerana surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Secara sepakat dia terdiri dari 7 ayat. Adapun Al-Mathani adalah kerana diulang-ulang. Al-Mathani di sini maksudnya diulang-ulang. Jadi kerana diulang-ulang selalu dibacakan dalam surah, dalam setiap rakaat salat dan mesti diulang-ulang. Jadi dinamakan sebagai Sab'ul Mathani. Okey. Yang keempat, nama dia juga, nama surah Al-Fatihah adalah As-Salah. Nama ini diambil dari hadis kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, qassamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanur rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi. Aw qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allahu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Baik. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Ni hadis apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, qassamtu as-salah. Qassamtu as-salah. Kalimah as-salah di sini, tengok perhatikan. Qassamtu as-salah. Apa maksud as-salah di sini? Okey. Kalimah as-salah, qassamtu as-salah, di sini kalimahnya salah. Okey. Aku di sini adalah Allah. Aku di sini yakni Allah. Okey. Aku di sini Allah, sebab hadis ini hadis kursi. Kata Allah, aku bagi di sini bahagi. Maksudnya bahagi ni pecah-pecah kan. Aku bahagi as-salah, yakni Al-Fatihah. Jadi Allah menamakan as-salah, Allah menamakan Al-Fatihah dengan nama as-salah. Kenapa? Sebab kita baca dia dalam salat. Okey? Dan bila dalam salat kita bermunajat kepada Allah. Dan apa yang berlaku apabila kita baca Al-Fatihah dalam salat? Dan apa yang berlaku kita baca Al-Fatihah juga di luar salat? Kata Allah Azza wa Jalla, apabila aku bagi antaraku dan hambaku dua bahagian. Okey?
Maknanya Allah bahagi. Surah Fatihah ni ada bahagian untuk Allah, ada bahagian untuk hambanya. Macam mana tu? Apabila hamba tu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksud dia apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka waktu hamba tu baca macam tu, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ni bahagian siapa? Ni bahagian Allah. Maknanya Fatihah pertama adalah puji bagi Allah. Kemudian hamba tu baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Apa maksud Ar-Rahmanir Rahim? Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah pun jawab, hambaku menyanjungiku, menyanjungku. Highlight tak jadi. Tak jadi highlight. Hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Highlight tak jadi. Kalau kita boleh highlight dah tak ada. Hambaku menyanjungku. Ni untuk siapa? Untuk Allah lagi. Jika dia membaca Maliki Yaumiddin, maksud dia apa? Yang memiliki hari pembalasan. Maka Allah kata, hambaku telah mengagungkan aku. Hambaku mengagungkan aku. Yang ni ayat 3 ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Ar-Rahmanir Rahim. 2. Maliki Yaumiddin. 3. Semua ni puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian hamba tu dia baca, ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Atau dalam hadis juga kata dalam sekali waktu atau sesekali Allah Taala akan kata, hamba-Ku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita highlight dulu perkataan Allah Azza wa Jalla ni. Ini tak boleh nak highlight. Ini kita boleh garis ya. Okey. Jadi bila dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antaraku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohon. Jadi ni ayat pertengahan. Allah Ta'ala kata dah, Allah kata aku bagi Fatihah ni 2. Sebahagian untuk aku, sebahagian untuk hamba-hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi 3 ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, puji sanjung Allah. Maliki Yaumiddin, agung Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Allah jawab? Allah kata apa? Ini adalah antaraku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohon. Jadi maknanya ni adalah deklarasi kita, pengakuan kita kepada Allah. Setelah kita puji Allah, kita pun kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka Allah jawab, inilah dia. Perjanjian ke, deklarasi ke, apa saja kita nak kata, inilah dia antara Allah dengan hamba-Nya. Allah Ta'ala kata, antaraku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohon. Maka hamba tu pun mula berdoa. Ni untuk hamba pula. Apa dia untuk hamba ni? Doa dia. Ihdinas siratal mustaqim. Maksud dia apa?
tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Maka Allah jawab apa? Inilah dia untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku kata Allah apa yang dia pohon. Yang dia pohon. Baik, jadi ni inti kepada surah Al-Fatihah. Cuma fokus kita ni, kenapa dalam bab ni kita nama surah Fatihah ni? Kerana nama sebahagian daripada nama surah Al-Fatihah adalah As-Salah. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah Al-Fatihah dengan istilah As-Salah. Nampaknya hal ini dikaitkan dengan kedudukan surah Al-Fatihah dalam salat itu sendiri yang merupakan rukun terpenting di dalamnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Okay, jadi setiap orang kena bacalah surah Al-Fatihah waktu dia salat. Baik. Nama yang kelima. Iaitulah An-Nur, cahaya pula nak sebut cahaya. Al-Cahaya, An-Nur, An-Nur. Macam mana nama, siapa yang bagi nama dia An-Nur? Kenapa untuk nama? Kan kita dah ada satu surah nama An-Nur. Surah Nur kan ada. Tapi tak, ni gelaran nama surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai Nur, cahaya. Kerana satu hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Jibril alaihi salam duduk bersama atau duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia mendengar satu gema dentuman suara di atasnya. Lalu dia mengangkat kepala. Kemudian dia berkata, itu adalah Jibril angkat kepala, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, itu adalah pintu di langit yang baru dibuka sekarang dan tidak pernah dibuka melainkan atau kecuali pada hari ini sahaja. Jadi bila bunyi dentuman, Jibril kata, pintu langit terbuka, dan pintu tu tak pernah dibuka pun melainkan hari ini. Kemudian turun malaikat daripada pintu langit tersebut. Malaikat Jibril kata lagi, ini adalah malaikat yang mana hari ini dia turun, dia tak pernah turun pun sebelum daripada ini. Dia tak turun pun kecuali hari ini. Lalu malaikat hak datang satu lagi, jadi malaikat Jibril dekat Nabi. Bunyi dentuman, ada satu malaikat lain turun. Kemudian malaikat tu, dia datang sampai memberi salam. Lagu mana rupa dia ni, wallahu ta'ala alam. Dia datang beri salam dan malaikat tu kata, Abshir binuraini, terimalah khabar gembira dengan dua cahaya. Uti tahuma, yang kamu diberikan keduanya. Yang ini dua cahaya Nabi diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tidak pernah pun diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Apa dia dua cahaya tersebut? Yang pertama Fatihatul Kitab. Yang pertama Fatihatul Kitab, surah Fatihah. Ini anugerah Allah yang pertama, Fatihatul Kitab. Yang kedua, Khawatimu Suratil Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Ayat Amanar Rasul itulah. Amanar Rasul itu akhir surah Baqarah. Jadi asyahid
fokus dia ialah kalimah ni. Absyir binuraini. Jadi malaikat tadi dia datang, dia bagi tahu Nabi ni akan dapat anugerah 2 cahaya. Salah satunya ialah surah Al-Fatihah. Jadi dikenali surah Fatihah dengan nama cahaya. Okey. Ada juga nama-nama lain yang disebut oleh para ulama tentang surah Fatihah, iaitulah Asy-Syafiyah atau Asy-Syifa, yakni penyembuh. Al-Kafiyah, yakni yang mencukupi. Al-Kanz, yakni gudang kebaikan. Dan juga Ar-Ruqyah, dinamakan dia juga jampi. Dinamakan dia juga jampi. Baik, itu keutamaan awal surah Al-Fatihah. Jadi anugerah Allah yang begitu hebat ni, Allahu Akbar, ruginya kalau orang tu tak ingat surah Fatihah. Ruginya kalau orang tu tak hafal pun surah Fatihah. Padahal dia mudah, dia besar, dia hebat, dan dia Allah lembutkan lidah. Hatta orang bukan Arab pun tak erti cakap Arab, tapi boleh baca surah Fatihah. Okey? Boleh baca surah Fatihah. Baik. Itu keutamaan dia lah. Okey? Itu keutamaan dia. Sekarang ni kita pergi kepada tadabbur dia. Sempat ke kita nak tadabbur? Inilah hari ni. InsyaAllah. Muka surat PDF ni ada 85, tuan-tuan. Kita baru duduk muka surat 3 dulu lah. Anda sangat ambil PDF panjang-panjang. Tapi itulah. Tuan-tuan kalau nak PDF nanti kita boleh bagi ni. Link dia ni. Nanti tapi tak syahir bagilah. Link PDF ni boleh buat baca dekat surau-surau mana kena. Ni bagus ni buku ni. Boleh buat bacaan di kita dengan anak-anak. Pasal apa? Pasal surah ni patutnya dihafal dan difahami. Bukan sekadar dihafal, difahami. Baik, kita tadabbur dia. Bermula dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bacaan ini, mana bacaan ini ni bacaan mana? Bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ini. Okey? Bacaan ini ni adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ini dikenal dengan istilah isti'adzah. Nama dia yang terkenal ialah isti'adzah. Jadi bila kita orang panggil isti'adzah tu apa? Jawapan dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah dia isti'adzah. Dari sudut bacaan, dari sudut maknanya ialah memohon perlindungan. Kerana maksud terjemahan dia per huruf, a'udzu aku berlindung. Billahi dengan nama Allah, atau dengan Allah lah aku berlindung dengan Allah. Minasyaitan dari gangguan syaitan. Ar-rajim yang terkutuk atau yang direjam. Atau dikutuk atau direjam. Rajim ni dikatakan rejam lah, maknanya dikeluarkan dia daripada syurga dulu. Baik. Jadi makna kalimah ini kita berlindung dengan Allah. Kalimah isti'adzah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jangan pula Allahu Akbar sembahyang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, belagu siap. Padahal bukan surah Al-Fatihah pun. Dulu pernah zaman saya sekolah ada orang gitu. Budak-budak kan kita dulu tak tahu. Jadi Allahu Akbar. Mula Fatihah tu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya perbahasan bismillah tu pun ada perbahasan juga, nanti sampai padanya. Cuma a'udzu billah ni
confirm dia tak termasuk surah Al-Fatihah. Namun layak dibahas sebagai pembukaan kerana dia merupakan bacaan yang dianjurkan untuk dibaca setiap kali hendak membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, dan apabila kamu membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, maka mintalah perlindungan dari Allah atau kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, makna kalimah a'udzu kita sebut sebagai berlindung. Syaitan, syaitanlah. Syaitan adalah makhluk yang jauh dari kebaikan dan rahmat Allah. Sangat jauh syaitan dari kebaikan dan juga rahmat Allah. At-Tabari dalam tafsirnya berkata, syaitan dalam ungkapan orang Arab adalah setiap yang membangkang, baik dari kalangan jin, haiwan atau apa saja yang membangkang, dipanggil dalam bahasa Arab ini adalah syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari manusia dan dari jenis jin. Jadi sebab tu syaitan ni kita kena berlindung. Ar-rajim pula adalah kalimah rajam atau lempar, kerana syaitan adalah makhluk yang dilempar dengan bintang-bintang di langit. Syaitan ni direjam, dilempar dengan bintang-bintang di langit. Hal tersebut menunjukkan bahawa syaitan adalah makhluk yang terusir dan tidak disukai keberadaannya. Dia adalah makhluk yang terkutuk. Dalam kalimah isti'adzah ini, seorang hamba memberikan pengakuan dan akan kekuasaan Allah Ta'ala serta kelemahan dan ketidakberdayaan dirinya dalam menghadapi syaitan yang merupakan musuh paling nyata bagi manusia. Sebab jika hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, manusia tidak dapat menghalau berbagai tipu daya syaitan kerana manusia tidak dapat melihat mereka. Sementara mereka itu dapat melihat manusia. Kerana itu manusia memerlukan pertolongan kepada siapa yang dapat melihat mereka, yang mereka tidak dapat melihatnya, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia boleh faham Sebab tu kita kena berlindung dengan Allah. Sebab kita tak boleh nak lawan syaitan dengan kekuatan kita. Belum. Kita tak boleh nak lawan syaitan dengan kekuatan kita. Kita kena lawan dia dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita boleh lawan. Kalau lawan dia tak kuat, kita tak mampu. Kita kena lawan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Macam mana? Berlindunglah dengan Allah. Jangan kita pergi lawan dia pula, oh kamu begini, syaitan yang terkutuk. Tapi lupa minta perlindungan dengan Allah. Lupa kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maknanya kita pergi tu lawan kedrak kita sendirilah. Nak habis dah ni. Habis dah kejap lagi. Pukul sebelah kita tutup habis dah. Lagi tunggu. Allah ingat kau siapa Hadi je. Okey. Selingan sikit Abu Talha datang. Jadi insya-Allah lah kita teruskan kelas kita. Sebab dia tak nak duduk kat sini. Okey. Jadi secara umum kalimah isti'adzah berisi perlindungan, berisi mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan agar dia tidak dapat mencelakakan dirinya, diri pembaca ni lah. Okey. Dirinya pembaca di sini. Dirinya pembaca.
Nampak? Apa pun ruang punya lah besar gitu, dia pak kecil. Baik, dirinya tidak boleh mencelakakan diri pembaca sama ada agamanya ataupun dunianya. Baik. Tadabbur. Bila tadabbur ni panjanglah sikit perbahasan. Auzubillah saja panjanglah ni. Hari ni pendek kata kena sambung kuliah lepas ni. Kena habis buku ni. Syubhat tentang wujud syaitan dan kesannya. Ada dua syubhat yang beredar di tengah masyarakat tentang wujudnya syaitan. Pertama, syubhat yang pertama bahawa syaitan ni sebenarnya simbol keburukan semata-mata. Ada kata syaitan ni simbol keburukan. Atau bisikan-bisikan yang buruk dalam jiwa. Sebenarnya dalam kewujudan dia tak ada. Syaitan ni adalah kejahatan yang ada dalam diri manusia. Itulah dia syaitan. Bukan entiti makhluk lain, satu lagi ada makhluk lain nak dia syaitan, tak. Dia adalah kejahatan yang ada dalam manusia, nama dia syaitan. Ini syubhat. Pendapat ini banyak beredar di kalangan terdidik atau mereka yang sering disebutkan cendekiawan Islam yang selalu berupaya atau berusaha menyesuaikan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam dengan logika semata-mata. Kerana maka ketika wujud syaitan terasa sangat abstrak dalam logika, lahirlah kesimpulan-kesimpulan tersebut. Jadi kadang-kadang orang hak cerdik pandai. Dia rasa sebenarnya syaitan ni sebenarnya tak ada nama syaitan. Mereka syaitan tu adalah kejahatan yang ada dalam diri kita. Itu kita kena berlindung dengan Allah. Pandangan atau syubhat yang kedua adalah sebaliknya. Iaitu syubhat yang secara berlebih-lebihan berupaya mereka-reka wujud syaitan sedemikian rupa dengan berbagai bentuk dan keyakinan yang umumnya memberikan kesan menyeramkan. Yang kedua, barakah syaitan ni yakin ada, cuma dia tambah teruk lagi, dia gambarkan syaitan tu bentuk macam mana. Ada tanduk gini, ada ekor gini, rupa wajah merah, pakai merah dan sebagainya. Ni syubhat yang kedua. Syubhat pertama tak mengaku langsung ada syaitan. Syubhat yang kedua ada, tapi dia tokok tambah lagi dengan sifat-sifat rupa. Sedangkan dua-dua tu tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat ini umumnya banyak beredar di masyarakat awam akibat dari terpengaruh keyakinan-keyakinan tradisional dari masyarakat terdahulu. Maka lahirlah cerita-cerita fiktif, yakni fiction, yang tidak jarang menjadi simbol keyakinan tersendiri di sebahagian masyarakat, seperti kisah sundal bolong, nenek lampir, atau si merah jembatan Ancol. Tak tahu, ni tak tahu. Kalau kita tahu sundal bolong tu famous lah. Tengok. Maknanya cerita hantu lah. Cerita hantu. Ni golongan-golongan syubhat juga. Menggambarkan hantu tu macam mana. Ni hantu Indonesia lah ni. Hantu Indonesia. Hantu pak kita pun banyak juga. Hantu paling pelik sekali ialah hantu Cina. Hantu Cina ni dia lapar, dia boleh makan. Dia ada perayaan Cina. Malam tu dia panggil malam perayaan hantu lapar. Bila perayaan hantu lapar, dia kena bagi sesajen, bagi hidangan kepada hantu-hantu dia. Jadi dia keluar, dia pasang lilin dan sebagainya, lepas tu dia letak makanan, kuih dan sebagainya tepi-tepi tempat dia tu. Dia letak situ untuk dihantar kepada hantu-hantu dia. Sebab apa? Sebab hantu Cina ni dia lapar. Macam mana dia boleh lapar? Sebab dia ada sistem digestion yang berfungsi. Macam mana boleh ada? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pelik sungguh lah orang ni. Hantu boleh lapar. No. Dia kena kacau lah tak boleh makan.
Lepas tu yang tak tahannya, kalau dalam cerita-cerita lain, hantu ni makan darah. Mari dia perayaan hantu lapar, dia beri kuih bulan lah, kuih kek lah, pisang lah, limau lah. Hantu makan benda-benda macam tu kan. Ni maknanya syubhat yang kedua, yang melampau melebih-lebih pula dalam soal menggambarkan hantu. Okey. Apalagi ketika media cetak dan elektronik mengangkat kisah ini ke permukaan. Tambah lagi orang buat cerita. Cerita hantu sini, cerita Thailand buat cerita hantu, cerita Mak Saleh cerita hantu. Orang cerita Melayu pun buat cerita hantu juga. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi bertambah-tambahlah syubhat. Jadi budak-budak mikir rupa hantu ni macam ni lah, rupa hantu dia. Padahal hantu ni benda gaib. Dia tak nampak, kita tak, Allah Taala tak bagi kita nampak dia. Kebanyakan hak duduk menggambarkan hantu tu adalah ilusi dia lah. Melalui ilusi dia. Dan kita tidak diminta, kita yakin dia ada, bukan kita kata dia tak ada. Cuma dalam Islam kita tak gambarkan dia. Macam mana rupa dia? Wallahu ta'ala alam. Yang kita tahu dia dibuat daripada cahaya, dia dibuat daripada api, syaitan ni buat daripada api. Yang kita tahu dia sifat dia nak menggoda manusia, dan Allah Ta'ala izinkan dia untuk goda manusia. Itu syaitan. Kat mana hak kita diberitahu tentangnya, tentang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, cukup. Jangan kita tokok tambah dengan rupa rambut, muka hantu begini, taring macam mana. Kedua syubhat di atas jelas tidak didukung oleh nas-nas yang ada, kecuali kesimpulan akal atau rekaan semata-mata. Selain itu, kedua syubhat tersebut berdampak negatif bagi kaum muslimin dalam mensikapi keberadaan syaitan. Yang pertama, dapat menimbulkan sikap meremehkan keberadaan syaitan. Bila pandangan pertama, apa pandangan pertama? Syaitan ni tak ada, yang ada kejahatan dalam diri dia. Yang ni nama dia meremehkan keberadaan syaitan, dan kemudian akan melemahkan atau menghilangkan sama sekali sikap perlawanan atau mempertahankan diri dari sang musuh. Sebab perlawanan atau mempertahankan diri akan tumbuh manakala adanya keyakinan terhadap keberadaanmu musuh. Jika tidak, maka sikap tersebut sulit diwujudkan. Buktinya jelas, sedikit demi sedikit dia akan masuk perangkap syaitan yang tidak dia sedarinya, berupa penyimpangan dan pelanggaran terhadap ajaran Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi syubhat yang pertama menyebabkan manusia ni tak terlalu takut kepada syaitan, sebab dia anggap syaitan ni tak ada, yang ada kejahatan dalam diri dia. Sebaliknya, syubhat yang kedua akan membuatkan seseorang keliru mengantisipasi ketakutan dan kekhawatirannya terhadap syaitan. Yang dia takuti hanya akibat dunianya saja. Jadi oleh kerana orang duk rupa-rupa syaitan ni, dia takut kepada iblis ni, takut dengan rupa. Bapa mu takut ke iblis? Aku takut rupa dia, takut, menakutkan. Sebenarnya itu antara talbis iblis. Iblis nak suruh kita takut kepada dia dari sudut rupa saja. Tapi sebenarnya jalan dia yang kita kena takut. Kita kena lari. Kita kena musuh. Sebaliknya, walaupun rupa cantik, tapi jalan syaitan, kita kena lawan. Ni orang kita ni oleh kerana syaitan muka huduh, mana-mana orang mari muka huduh, dia pun tolak. Jadi hak mana muka cantik, dia pun terima. Pasal apa? Dia dah terbina. Dia benci kepada syaitan disebabkan rupa. Jadi sebab tu dia panggil syubhat. Dia makan tak baca bismillah, dia tak takut, padahal syaitan duk makan sekali dengan dia, puak. Syaitan kata sedap makan hari ni. Pasal apa? Tuan aku ni tak baca bismillah hari ni. Sedap makan. Dia tak takut masa tu. Bila dia nak tidur, dia tak baca bismillah, dia tak takut syaitan mari tidur tepi dia. Bila dia nak bersama dengan isteri, syaitan pun ikut sekali juga. Dia tak takut yang tu. Pasal apa?
Sebab dia takut ke syaitan ni pada rupa dia saja. Pelik juga dia. Tengok syubhat macam mana. Kalau kita bina takut syaitan di atas rupa, maka kita tak akan takut pada hasutan dia. Hak kita kena takut ni waktu dia rupa dia macam mana, ikutlah. Tapi kita tak nak dia makan sekali dengan kita. A'udzubillah. Kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak tidur, kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kita nak masuk tandas, kita berlindung daripada Allah daripada syaitan. Kita nak masuk rumah, kita berlindung. Gitu sebenarnya. Itu cara sebenarnya kita ni takut kepada syaitan dengan berlindung kepada Allah. Tapi bila manusia duk gambarkan syaitan ni rupa je takut kat dia, jadi kita takut ke rupa lah. Bila nampak muka tu, takut gitu. Tak. Lepas tu bila syaitan suruh buat benda-benda karu, kita pergi ikut pula. Sementara itu, tipu daya syaitan yang sangat banyak yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan kesyirikan, dia tidak pernah takuti. Tu dia. Pergi kubur, minta dengan ahli kubur, minta doa dengan tuan kubur, tak apa pula. Sikit lagi dekat dengan orang yang bakal kemian dengan di kubur. Cuma dia, metod dia, tak ada tangan, doa. Ya Allah. Sebut nama Allah. Wahai Syekh yang ada di dalam kubur ini, tolonglah aku gini-gini. Serupa dengan orang yang bakal kemian. Cuma bezanya, hak ni nampak Islamik, pakai jubah, pakai serban kat tangan. Tapi minta doa dengan tu, mambang tanah, mambang api, Tok Jina, kurniakanlah kepada kami nombor ekor. Lebih kurangnya perbuatan dia. Lebih kurang. Dari sudut apa? Dari sudut minta kepada orang mati. Tu syaitan suruh. Tapi dia tak takut. Hal inilah yang sekarang nampak banyak membentuk opini ni pandangan atau pendapat di tengah masyarakat tentang keberadaan syaitan itu. Jadi rata-rata orang hari ni takut syaitan pada rupa, tak takut syaitan pada hasutan dia. Ketakutan mereka terhadap syaitan tidak membuatkan mereka semakin taat kepada Allah dan bersih akidahnya, justru semakin menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bahkan hingga kepada perbuatan syirik dan kufur. Adapun pandangan Islam terhadap syaitan, syaitan adalah makhluk Allah Ta'ala yang dia ciptakan berdasarkan hikmah dan ilmunya. Syaitan termasuk bangsa jin yang terbuat dari api dan beranak pinak. Beranak pinak. Syaitan sejak awal penciptaan manusia, Adam alaihissalam telah berjanji kepada Allah untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah dengan berbagai cara dan jalan yang akan dia tempuh. Bahkan setiap manusia di samping selalu diiringi oleh malaikat, juga selalu diiringi oleh syaitan yang menggodanya. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dah sebut ni di sini tentang bagaimana ada sudut nota kaki ni, syaitan ni adanya anak cucu dia, tentera-tentera dia, dan juga dia juga berdampingan dengan manusia. Firman Allah Azza wa Jalla surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi ni ayat ni ialah ayat perjanjian iblis dengan syaitan dengan iblis dengan Allah untuk menyesatkan manusia. Yang ni pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah dijadikan pendampingnya dari bangsa jin dan juga malaikat. Mana syaitan pada jin tu ada sama dengan kita. Okey. Kerananya Allah memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh yang harus dilawan dan dihindari.
dengan memurnikan tauhid dan keikhlasan dan banyak berzikir kepada Allah. Kerana seberapa besar usaha dan upaya syaitan, dia tidak akan berdaya apa-apa jika menghadapi seorang muslim yang kuat imannya, ikhlas dan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini dalil dari firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan tentang permusuhan syaitan dan Allah perintah kita berlindung daripadanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baru nak masuk bismillah. Menarik juga cerita ni. Pendek kata, kena sambung mulalah kita. InsyaAllah ada rezeki kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada tadabbur surah Al-Fatihah ni, insyaAllah. Pakat share ramai-ramai. Kita nantikan waktu kita bahas tadabbur surah Fatihah ni, pakat panggil anak-anak kita kecil-kecil tu, khususnya muda-muda tu, nanti kita akan baca tadabbur surah Fatihah ni pula, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.